Salam sejahtera Malaysia. Terima kasih kerana terus bersama-sama di dalam channel ini. Sebentar lagi kita akan mulakan berita terkini daripada channel ini. Tapi sebelum itu, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga berikan komen anda untuk penambahbaikan pada video-video yang akan datang daripada channel ini. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Selamat petang, kita teruskan berita terkini dipetik daripada suarapakatan.daily.com. Bertajuk, betulkah tolak darurat derhaka kepada Agong? Tuduhan kononnya Pakatan Harapan PH atau sesiapa yang menolak pengisytiharan darurat bermakna derhaka kepada Tita yang di Pertuan Agong menjadi polemik yang hangat diperbincangkan sekarang. Bagi pakar undang-undang perlembagaan iaitu Dr. Aziz Bari, pihak-pihak yang menuduh pembangkang atau khususnya pengerusi PH Datuk Seri Anwar Ibrahim menderhaka kerana ingin membawa kes pengisytiharan darurat tersebut ke mahkamah sebenarnya tidak begitu faham apa yang mereka perdebatkan. Menurut Dr. Aziz, ordinan darurat yang telah dibuat oleh Kerajaan Perikatan Nasional PN berikutan pengisytiharan berkenaan hakikatnya telah pun mengambil alih kuasa agung. Katanya, saya terpanggil untuk mengulas apabila terpandang Seksyen 4-1-A Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu ini yang menyatakan bahawa persidangan Parlimen dalam 14-1 bagi tempoh darurat berkuat kuasa iaitu Subsection 1-A peruntukan berhubung memanggil, memprorog dan membubarkan Parlimen dalam Perlembagaan Persekutuan tidak lagi mempunyai kesan. Jadi, dari apa yang kita baca, jelas perlembagaan telah pun dilumpuhkan. Kalau kita tengok perkara 55 di bawah tajuk kecil bahawa Agong diberi kuasa untuk memanggil, memprorog dan membubarkan Parlimen. Sebagai contoh, dalam perkara 55-1 yang di Pertuan Agong hendaklah memanggil Parlimen dari semasa ke semasa dan tidak boleh membiarkan 6 bulan berlalu antara persidangan yang akhir dalam satu penggal dalam tarikh yang ditetapkan untuk mesyuarat pertamanya dalam penggal yang berikutnya. Tambahnya lagi, isu yang berbangkit ialah apabila ordinan darurat yang dibuat oleh Kerajaan PN atas nama Agong oleh kerana Agong adalah Raja berperlembagaan, jadi undang-undang ini dibuat oleh kerajaan yang memerintah. Maka, dari apa yang saya baca, jelas ia menggantung dan melumpuhkan peruntukan yang memperuntukkan kuasa kepada yang di Pertuan Agong, katanya dalam sesi siaran langsung di Facebook rasmi beliau malam tadi. Menurut Ketua Pembangkang, Dun Perak itu lagi, kuasa besar yang dimiliki yang di Pertuan Agong sebelum ini telah pun dikurangkan dalam pindaan Perlembagaan Persekutuan tahun 1983. Pindaan itu membuat kuasa agung memberi perkenaan kepada rang undang-undang baru atau pindaan rang undang-undang antara yang disentuh dalam pindaan itu termasuklah perkara 150 yang membabitkan darurat. Fenomena ini berlaku pada tahun 1983 ketika krisis perlembagaan apabila pentadbiran Dr. Mahathir ketika itu meminda perkara 66 dan 150. Perkara 66 memperuntukkan perkenaan diraja iaitu agung dan 150 peruntukan yang memperuntukkan kuasa agung mengisytiharkan darurat. Sekali imbas 66 tak ada apa-apa seperti 55. Ia memperuntukkan sekadar agung diberi kuasa. Tetapi, kalau ingat balik, tahun 1983 pertembungan antara Mahathir dan Raja-Raja yang di Pertuan Agong enggan tanda tangan pindaan perlembagaan dan menyerahkannya kepada Raja-Raja. Tambahnya lagi, saya bangkitkan di sini ialah jelas Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021 ini mengambil kuasa agung dan melumpuhkan kuasa agung dalam tempoh darurat. Tambahnya lagi, oleh kerana perlembagaan dalam perkara 38-4 memperuntukkan apa saja undang-undang termasuk pindaan melibatkan kuasa, kedudukan, kehormatan Raja-Raja hendaklah dibawa kepada Majlis Raja-Raja. Krisis pada tahun 1983 berlaku kerana ketika itu Mahathir meminda perlembagaan tanpa perkenaan Raja-Raja Melayu. Jadi, sekarang seingat saya tiada persetujuan Raja-Raja tentang penggantungan atau perlumpuhan kuasa agung memanggil atau memprorog Parlimen dan sebagainya. Jadi saya fikir ramai tak perasan hal ini. Tambahnya lagi, pengisytiharan darurat memang diperkenankan oleh Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Tetapi undang-undang yang dibuat atas nama Agong itu telah pun melumpuhkan kuasa Agong. Katanya lagi,
Justru itu, Dr. Aziz mempersoalkan apakah penentangan rakyat terhadap proklamasi darurat selepas ini boleh disebut sebagai menentang titah agung. Katanya, sebagai penutup, selama ini pihak yang mempertikaikan darurat dianggap derhaka kepada agung. Sekarang ini bagaimana dengan pentadbiran Perikatan Nasional yang jelas melumpuhkan kuasa agung untuk memanggil, memprorog parlimen dan sebagainya, sinis daripada Dr. Aziz. Sekian berita ini dipetik daripada suarapakatandaily.com. Kita jumpa lagi, selamat malam Malaysia, bye-bye.